Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara, tentunya di Bernama TV, dan satu lagi topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya telah pun kita pilih hari ini di Ruang Bicara, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara hari ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah Islam bersederhana, redam ekstremisme. Ini tentunya sesuatu yang cukup penting dan menarik seperti apa yang saya katakan. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini, yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Ustaz Zamri Zainal Abidin, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun YADIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali ya Ustaz kita bersama di Ruang Bicara. Bergandingan. Tetapi sering kali menyaksikan Abang Syakawi di kaca TV. Terima kasih. Malam ini. Dan kita juga ada tetamu sebenarnya Ustaz ya. Dulu selalu dengan saya tapi lama. Mengembara jauh. Kami berpisah di udara lah. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, yang merupakan profesor di Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang di UPNM ataupun Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Wah, semakin kacak lah sekarang. Okey, macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan kami juga seperti biasalah mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda yang mungkin ingin anda lontarkan ataupun anda ingin kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya. Jadi jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 03 2604 0155, dan satu lagi talian tentunya di 03 2694 0155. Baik, mungkin menarik jugalah kalau kita mulakan dulu sembang-sembang kita berkaitan dengan topik Islam bersederhana, redam ekstremisme. Barangkali Ustaz Zamri, bila kita sebut tentang Islam bersederhana ataupun wasatiyah itu sendirilah, bagaimana Ustaz melihat isu ini sebenarnya? Apa yang harus difahami oleh rakyat Malaysia? Bukan saja umat Islam sebenarnya, tetapi ialah kita sebuah negara yang bersifat pelbagai bangsa, pelbagai agama, pelbagai budaya. Jadi Islam bersederhana itu apa yang ingin kita sampaikan sebenarnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Ruang Bicara pada malam ini kita berbicara tentang satu topik yang saya kira hangat diperkatakan pada masa kini. Betul. Dan mempunyai pelbagai pandangan dan pendapat ya. Kita mulakan dengan Islam bersederhana itu sendiri. Seringkali apabila disebut tentang Islam bersederhana, kita melihat Islam itu sederhana dalam segala-galanya, sederhana dalam segala aspeknya, dan kelihatan juga Islam ini tidaklah melebih-lebih, tidak melampau dan sebagainya. Tapi betul, pandangan itu betul pada satu peringkat. Tapi bila disebut bersederhana itu asalnya dari mana? Asalnya daripada kalimah wasata, iaitu ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas ya. Iaitu umat pertengahan yang menjadi saksi ataupun menjadi bukti kepada manusia keseluruhan ya. Jadi oleh kerana wasatiyah itu sering dilihat sebagai tafsirannya sebagai sederhana, maka seringkalilah kita menggunakan Islam itu bersederhana. Hakikatnya wasata di sini ada pandangan daripada Syekh Ali Jumaah, bekas mufti Mesir, dan saya pun sempat berguru dengan tokoh yang ternama ini. Beliau kritis dalam mengemukakan pandangan tentang istilah sederhana tadi dengan memberikan gambaran. Kalaulah kita melihat sesuatu, kita tidak akan melihat yang di tepi kiri dan kanan, tapi kita akan melihat di tengah. Itu maksudnya yang utama itu adalah wasatiyah. Begitu juga bila kita melihat kepada sesuatu yang berada di tempat tinggi, kita tak akan melihat dengan cara ke samping begitu kan. Kita sebaliknya apa tu, kita akan mencari sudut yang boleh menjadikan pandangan kita di tengah di situ. Jadi ini menunjukkan bahawa wasatiyah ini adalah kekuatan. Wasatiyah ini adalah suatu yang aula, yang terbaik, sesuatu yang ternilai ya. Itu pandangan Syekh Ali Jumaah ketika beliau hadir ke Seri Perdana dalam Majlis Ilmu Madani bersama-sama Yang Muhammad Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini ya. Okey, jadi saya hormati
menghormati pandangan itu dan bahkan pada saya itulah akar kata wasatiyah yang sebenar dan maksud sederhana yang kita terjemahkan secara bebas begitu. Pada pandangan saya pula wasatiyah ini ialah meletakkan sesuatu itu kena tepat dan betul pada masanya, pada keadaannya dan juga pada kehendak ataupun keperluannya. Ini yang dimaksudkan dengan Islam bersederhana. Jadi apabila kita gabungkan dengan ekstremisme, redam ekstremisme di sini, menunjukkan wasatiyah ni tadi ataupun bersederhana dalam tajuk kita ini memang merupakan suatu lawan kepada ekstremisme, menolak sama sekali ekstremisme, kerana ekstrim itu sendiri bermakna kita berada pada situasi sama ada melebih-lebihkan ataupun mengurangkan. Imam Al-Ghazali telah memberikan takrifan terhadap melampau ini ataupun ekstrim ini kepada sama ada tafrid, iaitu mengurangkan, ataupun ifrat, menambah-nambah, melebih-lebih. Jadi sebab itu ubat ataupun rawatan kepada gejala ekstremisme ini tak lain tak bukan ialah wasatiyah. Wasatiyah ni tadi bermaksud kita meletakkan sesuatu itu kena betul tepat pada masa, situasi dan keperluannya sendiri. Ini yang kalau kita gunakan istilah bersederhana, kita perlu ada satu mindset bersederhana, itu ialah wasatiyah, yang demikianlah tafsirannya. Menarik. Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada Prof. Dr. Muhammad Mizlan sendiri. Barangkali Prof, kalau kita lihat kepada realiti di Malaysia, ialah kehidupan masyarakat madani ataupun masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia ini sendiri, apakah mungkin bila kita bercakap tentang ekstremisme agama itu sendiri, apa yang boleh kita kongsikan? Apakah ianya benar-benar wujud dalam sebuah negara seperti Malaysia ketika ini sebenarnya, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih Syakawi dan juga Menama atas peluang dan ruang ini yang saya kasihi sahabat saya, saudara Ustaz Zamri. Ni sahabat lama daripada Universiti Melaya. Alhamdulillah sama-sama belajar. Okey, jadi untuk menjawab persoalan itu, dalam saya mengamati isu-isu berkaitan dengan ekstremis dan juga security, termasuk juga terorisme. Selama lebih kurang 20 tahun pengalaman yang ada itu menunjukkan bahawa negara kita berada pada satu kedudukan yang berbahaya pada ketika ini. Makna terutama sekali dalam berpolitik. Fasa berpolitik kita sudah masuk kepada era yang lebih ekstrim, yang mana kita sudah sampai kepada peringkat mengeluarkan kata-kata yang bakal menimbulkan rasa kegusaran di kalangan masyarakat dan juga suasana yang tidak tenang, tidak tenteram dalam masyarakat. Dan naratif yang seperti ini adalah naratif yang kita melihat bahawa apabila mengkaji tentang ekstrim dan teroris ini, dia ada ciri-cirinya. Dan naratif yang dibawa pada ketika ini adalah memenuhi ciri-ciri untuk kita menjadi sebuah masyarakat yang bermasalah. Jadi bukan sahaja lagi macam Syakawi menyatakan tadi bahawa konflik antara kaum ataupun isu-isu perkauman, tetapi sekarang ini kita sudah menuju kepada satu era lagi yang mana memungkinkan sesama kaum kita sendiri ataupun sesama agama itu sendiri. Kalau dahulu dan apa yang kita bicarakan ini kaum antara kaum, Melayu dengan Cina, India, Melayu dan sebagainya. Tapi mungkin akan datang kerana sudah ada naratif yang seperti itu adalah pertelingkahan konflik di dalam kaum itu sendiri. Maka kita akan dapat lihatlah bahawa bibit-bibit sudah ada, tapi hari ini mungkin disuburkan kembali. Jadi nanti kalau kita dahulunya konflik perkauman, nanti akan jadi perang saudara pula lah. Itu yang kita risaukan dan cuba kita elakkan. Saya nak ingin memetik daripada apa yang Prof. Dr. Muhammad Mizlan sebut. Barangkali Ustaz Zamri, suka ataupun tidak, kita terpaksa kaitkan jugalah dengan situasi politik semasa. Dan itu seperti apa yang Profesor Dr. Mizlan sebut, antara mungkin faktor yang menyebabkan berlakunya ataupun wujudnya kadang-kadang apa yang dipanggil kumpulan-kumpulan yang bersifat ekstrim
Ibrahim dalam usaha untuk mempertahankan political belief ataupun kepercayaan politik masing-masing. Tetapi saya tertarik hati apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar memegang kuasa sebagai Perdana Menteri. Dia memperkenalkan apa yang disebut sebagai Malaysia Madani itu sendiri. Jadi apakah istilah Madani itu sendiri, falsafah Madani itu sendiri sebenarnya mempunyai sesuatu yang terselindung di sebalik apa yang kita lihat hanya di permukaan saja sebenarnya. Sebenarnya perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mewujudkan masyarakat Malaysia Madani ataupun masyarakat Madani dulunya bukan satu perkara baru. Kalau saya dilahirkan pada peringkat 70-an, sebenarnya bicara Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang Madani telah bermula pada penghujung 60-an. Maknanya sebelum saya lahir, beliau sudah berbicara tentang membangunkan masyarakat Madani. Dan apabila beliau sebelum menghadapi PRU 15 yang lalu pun, beliau telah menerbitkan buku Membangun Malaysia Madani. Dan dalam membangun Malaysia Madani ini, kita dapat lihat bicara tentang Malaysia Madani ataupun masyarakat Madani itu terlalu luas. Bermula dari Al-Farabi, Abu Nas Al-Farabi pada tahun 902, tarikh kematiannya, tarikh kewafatannya, beliau telah berbicara tentang Al-Madinatul Fadilah. Dalam Madinatul Fadilah dia dah ada do and done. Dia dah beritahu tentang bagaimana negara Madani, bagaimana negara yang tidak Madani. Sudah ada perbandingan di situ. Kemudian 500 tahun kemudian, 1406 tarikh wafat, sebab orang dulu dia tarikh wafat kan. Yang pastinya tarikh lahir itu tak pasti. 500 tahun kemudian datang pula ulama Islam dengan hebatnya. Kalau Abu Nas Al-Farabi lebih dikenali sebagai seorang ulama, maka Abdul Rahman Ibn Khaldun pula mempunyai pelbagai latar belakang kehidupan, bahkan pernah menjadi Perdana Menteri di Maghribi, di Morocco, sehingga akhirnya beliau bersara dari semua aktiviti tersebut dan menumpu kepada penulisan serta bidang keilmuan. Lahirlah Muqaddimah Ibn Khaldun. Jadi ini dua contoh bagaimana manusia telah berfikir berkenaan dengan masyarakat Madani, walaupun Ibn Khaldun menggunakan istilah hadari, tetapi dia tak lari daripada konteks Madani tadi. Apakah sebenarnya Madani? Madani sebenarnya mengambil iktibar, contoh teladan daripada pembangunan sebuah wilayah yang berkecamuk pada asalnya, iaitu Yathrib, yang bergaduh selama hampir 100 tahun sesama sendiri. Jadi sebab tu apabila Prof Mizan sebutkan tadi, kita sebenarnya sudah terdedah kepada kancah pergaduhan kaum, bukan antara kaum tapi dalam kaum sendiri. Dan perkara ini pernah berlaku di Madinah apabila Aus dan Khazraj yang akar keturunannya sama, iaitu Arab, Arab pula memang dari keturunan Yaman yang sama juga, mereka bergaduh hampir 100 tahun kerana persengketaan dan syak wasangka sesama mereka. Dan datanglah Nabi Muhammad SAW berhijrah, dan hijrahnya ini dia telah prosesnya panjang, tapi kita ringkaskan kepada pembinaan sebuah negara baru yang namanya Madinatul Munawwarah. Pada masa itu belum ada orang-orang Arab yang menggunakan istilah Madinah. Paling-paling pun mereka menggunakan istilah Ummul Qura untuk merujuk kepada pusat perkampungan. Ini kita belajar di Universiti Melayu. Kita angkatlah jabatan peradaban kita dulu. Mereka telah terkejut melihat istilah Madinah yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW ini, walaupun mereka belum pernah guna, tapi mereka faham Madinah adalah suatu wilayah tempat tinggal yang di dalamnya ada sistem ad-din, iaitu sistem yang walaupun ad-din ini kita terjemahkan sebagai agama, tapi dia membawa maksud way of life, system of life. Dan Madinah ni juga tempat tinggal orang-orang yang mempunyai tanggungjawab ad-dain, iaitu tanggungjawab untuk melunasi sistem yang ada dalam negara itu tadi. Dan mereka ini adalah masyarakat yang madani, masyarakat yang sentiasa mementingkan kesejahteraan sejagat dalam negara ni tadi. Jadi apabila Madinatul Munawwarah ini mula dicetuskan, dikenali di peringkat seluruh rantau Arab pada masa itu, masing-masing datang untuk melihat bagaimana kerukunan sebuah perbandaran yang baru yang tersusun,
Sedangkan sebelum itu Yasrib ini dikenali sebagai negara wabak ataupun wilayah yang wabak, darul wabak, ya. Sebab kotornya dan sebagainya. Tapi bayangkan selepas hampir 1 dekad Nabi sallallahu alaihi wasallam membina Madinatul Munawwarah, ia menjadi satu tempat tinggal yang menjadi idaman kepada masyarakat pada masa itu. Dan sampai ke hari ini pun kita lihat Madinah merupakan satu negeri yang nyaman, yang sentiasa disukai untuk didiami. Bahkan para jemaah haji juga apabila mereka nak kembali, kalau boleh mereka nak melalui Madinah, kan? Sebab Madinah itu tenang, ya. Inilah sebenarnya perkara yang cuba diperhalusi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam membina sebuah negara madani. Ya. Bagaimana Nabi SAW memulakan pembinaan ini bukan dengan satu gagasan bangunan pencakar langit, tidak. Nabi SAW tidak menggunakannya dengan label, tidak. Tapi sebelum tercetusnya negara Madinatul Munawwarah ini, apa yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW ialah supaya berkasih sayang di antara umat manusia. Khasnya Aus dan Khazraj yang bergaduh selama hampir 100 tahun. 1 abad bergaduh. Saya tak boleh bayang, ya, sebab tahun 2008 saya berkesempatan menunaikan haji sebagai jemaah. Ya. Sebab saya ni juga adalah merupakan guru haji di bawah tabung haji. Ketika kita berkhidmat, kita tak ada masa nak buat rondaan ni. Saya pada tahun 2008 saya dah azam, saya pergi sebagai jemaah, maka saya ada waktu yang bebas. Saya ronda satu Madinah yang asal, yang Yasrib. Tak besar, ya Allah, ya. Tak besar mana pun. Macam mana boleh 2 kaum Aus dan Khazraj bergaduh 100 tahun? Kita tak boleh bayang. Saya ingat dengan apa nak banding dengan satu daerah di tempat kita ni pun jauhlah kecilnya Yasrib itu, satu kampung saja, tapi boleh bergaduh 2 kaum. Jadi Nabi SAW mencetuskannya dengan apa? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Iaitu berkasih sayang. Orang yang berkasih sayang akan dikasihi oleh Ar-Rahman, oleh yang maha mengasih dan maha menyayangi. Dan kasihilah orang-orang di dunia, nanti penghuni langit akan mengasihimu, ya? Ini yang Nabi SAW cetuskan. Jadi sebab itu kalau kita lihat, mula-mula sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang tampuk pentadbiran sebagai Perdana Menteri, beliau mencetuskan idea-idea yang simple tapi kesannya besar, ya. Contoh, mula-mula sekali yang beliau cetuskan ialah mesyuarat beliau dengan pihak Bernas, ya. Pihak Bernas, contoh, ya. Kenapa Bernas? Sebab Bernas melibatkan Padi Beras Negara, kan. Dulu dipanggil Lembaga Padi Beras Negara, kan. LPN, kan dulu. Jadi Bernas ini melibatkan petani, ya, melibatkan sumber makanan ruji kita. Maka sebab itulah dengan adanya negosiasi di antara Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri dengan pengurusi Bernas sendiri, adanya subsidi yang automatik disumbangkan oleh pihak Bernas. Apa yang dapat saya lihat di sini, benarkah seperti mana yang digagaskan melalui Malaysia Madani, ialah Datuk Seri Anwar menonjolkan kepada rakyat Malaysia bahawa apa sahaja perkara boleh diselesaikan dengan perbincangan. Dengan perbincangan ini tak semena-mena 60 juta, kan? 10 juta on the spot, 50 juta apabila masuk 2023, kan? Jadi bagi setengah mereka yang melihat dari sudut politik yang sempit, ini apa ni, syarikat Bumi Putera lah yang akan ditekan dulu dan sebagainya. Itu biasalah pandangan politik yang ekstrim. Tapi saya melihat dia dah memulakan negosiasi. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghubungkan Aus dan Khazraj ini dengan negosiasi, sehingga mereka akhirnya sanggup meletakkan senjata dan masing-masing mendapat gelaran baru, iaitu Ansar, kan? Nak meninggalkan gelaran ni, Prof Mizan pernah tinggal dan bekerja di Saudi, negara Arab. Dia tahulah bagaimana asabiyahnya Arab ini. Dia takkan buat al dia tu, kan? Kan? Mizan al-Aslam tu takkan. Kan? Tapi bayangkan mereka sanggup tinggal al mereka itu dengan bergelar Ansar, ya? Ini satu contoh yang orang kata apa, terbaik yang kita mesti jadikan benchmark kita dalam kita mentadbir negara. Dan Datuk Seri Anwar telah buktikan untuk sekurang-kurangnya negosiasi untuk keterjaminan makanan dan juga sokongan kepada para petani dari sudut subsidinya dan sebagainya, ya. Hasrat dan matlamat yang cukup murni sebenarnya. Kalau kita dengar Prof Mizan, ya, daripada apa yang disebut oleh Ustaz Zamri. Tetapi persoalan yang dimainkan di luar sana, mereka
walaupun disebut sebagai Malaysia Madani, falsafah Madani itu sendiri, tetapi ianya dianggap ataupun dilihat dari aspek politik. Tidak lebih daripada itu sebenarnya. Dan itu yang mengakibatkan berlakunya dengan sengaja tidak mau memahami sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Madani, apa masalah Madani itu sendiri. Bagaimana nak mengubah pandangan seperti ini sebenarnya, Prof? Ya, sebenarnya banyak yang saya nak tukuk lah daripada apa yang Ustaz Zamri sebut tadi. Tapi okey, saya jawab dahulu apa yang ditanya oleh Abang Syakawi lah ya. Jadi memang sebenarnya Madani itu kalau kita lihat 6 tonggak utama kan dia iaitu berkait dengan kemapanan, berkait dengan kesejahteraan, daya cipta, kemudian ada insaniah, nilai insaniah, dan juga ada rasa hormat. Okey, jadi ada 6 tonggaknya, yang mana semua itu diringkaskan daripada sudut katanya, kosa katanya itu menjadi Madani. Okey, jadi kalau nak dihuraikan lebih detail itu cukup banyak. Jadi Ustaz Zamri dah jelaskan ya, segala bentuk, segala apa yang diinginkan, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun ya, pada tahun 1377 beliau menulis buku The Muqaddimah itu, yang dianggap sebagai bapa ketamadunan. Dia cerita Madani, gagasan Madani yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, bukan benda baru. Benda ni dah lama dah. Kan? Dan telah dibicarakan pada tahun 1377 dalam The Muqaddimah tadi. Dan dalam itu diceritakan macam mana sebuah masyarakat, Ustaz Zamri pun dah cerita masyarakat Madani dan masyarakat yang dikira berbudi pekerti tinggi, mempunyai nilai culture ataupun kebudayaan yang tinggi dan sebagainya. Jadi kebudayaan yang tinggi itu juga bukan dikaitkan dengan kebudayaan yang terlalu hebat, yang fizikal saja, tapi dia lebih kepada spiritual. Barulah dia seimbang. Okey. Jadi kalau kita lihat contoh yang saya ambil yang pertama, cukup untuk kita ulas gagasan yang pertama tadi, iaitu untuk melahirkan tadi masyarakat yang mapan tadi ya. Madani tadi bermula dengan M tadi, mapan. Mapan itu salah satu daripada kandungannya kalau kita perhalusi adalah mewujudkan satu masyarakat yang seimbang. Jadi bila seimbang itu sudah menjawab apa tema kita pada hari ini. Tema kita iaitu kesederhanaan tadi, dan juga untuk kita meredamkan ekstremis dan sebagainya. Maka dengan cara untuk kita melihat kepada nilai yang paling utama, iaitu nilai yang seimbang. Jadi saya tertarik jugalah kita nak bawa satu ayat Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi antaranya mafhum Allah SWT kat situ ialah waja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu, kan? Allah menjadikan kita ni suku-suku berpuak-puak, dan akhirnya kat situ adalah lita'arafu, untuk saling kenal mengenali dan juga saling faham memahami. Ustaz Zamri pun sebut tadi, tak boleh lebih sangat, tak boleh kurang sangat. Dia kena tengah-tengah. Jadi bila Allah SWT sebut situ lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenali antara satu sama lain. Jadi nak kenal mengenali itu, kalau katalah kita lebih sangat, maknanya hanya aku saja yang betul, engkau salah, agama aku saja betul, agama ni semua salah, sampai kita ambil tindakan yang lebih kasar dan sebagainya. Pandangan aku saja betul, kena ikut pandangan kamu semua salah. Ataupun kita menjadi terlalu kurang pun tak boleh juga, kan? Maknanya oh tak apa, orang cakap okey minum arak, okey boleh, tak apa sikit je, tak mabuk pun, kan? Jadi pun tak boleh juga. Jadi maknanya kurang sangat tak boleh, lebih sangat tak boleh, dia kena tengah-tengah tadilah. Jadi itulah konsep yang dibawa dalam gagasan Madani tadi. Jadi saya ingat kawan saya daripada Indonesia, masa dekat UM dulu lah, Ustaz, dia sebut dalam hidup ni jangan terlalu, dia kata. Terlalu maknanya kalau makan jangan terlalu banyak makan, tidur jangan terlalu banyak tidur. Kalau katalah tadi berfahaman politik, jangan terlalu berpolitik sampai jadi ekstrim. Jangan terlalu, dia kena bersederhana. Saya nak mencelah di sini. Saya nak dapatkan pandangan kedua tetamu lah, Prof dan juga Ustaz Zamri. Bila you sebut tentang masyarakat seimbang, ini sesuatu yang juga ramai yang merasa ianya bukan realiti yang kita hadapi di negara kita sekarang ini. Masih ada yang melihat bahawa
ada golongan tertentu mendapat keistimewaan, ada golongan yang tidak merasa seperti apa yang ingin mereka rasakan. Jadi bagaimana sebenarnya bila kita bercakap tentang masyarakat seimbang, apakah ianya benar-benar wujud di negara kita ataupun masih lagi sebenarnya dalam proses untuk membangkitkan ataupun membangunkan masyarakat seimbang itu? Ustaz dulu. Okey. Saya mulakan dengan ta'arufu tadi. Ta'aruf ataupun berkenal-kenalan, memahami, saling memahami, dia ada prinsip-prinsip dia. Setakat mana kita harus mengenalinya, bidang apa yang kita perlu kenali, ya. Takkanlah kita nak kenali dia tu terus kepada hal peribadi, isterinya siapa dan sebagainya, siapa, kan. Kita mesti ada tahap, step-step dia. Dan bagus kita kenal segala-galanya, tetapi apa guna dalam pelaksanaan negara kita, ya. Jadi sebab itu kenal mengenal ini, apa yang kita harus kenal terlebih dahulu. Satu, kalau kita balik kepada negara Madinatul Munawwarah tadi, Nabi SAW menganjurkan mereka mengenali akar budaya masing-masing. Sebab itu Nabi tidak pernah menghapuskan bermula hari ini kamu tidak lagi bergelar Aus. Tidak. Aus tetap Aus, Khazraj tetap Khazraj. Tetapi mereka ada suatu lingkungan besar yang namanya Ansar. Dan mereka menghormati Ansar tadi. Dan apabila Nabi SAW menganjurkan Sahifah Madinah, inilah perlembagaan bertulis manusia yang pertama dalam sejarah manusia, ya. Di mana-mana pun orang akui bahawa Sahifah Madinah yang 47 ataupun 48 perkara fasal yang tadi adalah yang terbaik, yang tidak meninggalkan semua pihak. Bahkan orang-orang Yahudi yang dikenali pada masa itu, ada 3 Yahudi yang utama, iaitu Nadir, Qainuqa dan Quraizah, ya. Ketiga-tiga ini ada pecahan kecil-kecil, lebih kecil lagi. Mereka pun tak ingat, tak kenal itu juga adalah Yahudi, sebab mereka sudah assimilate dengan Arab pada masa itu, ya. Nama pun sudah Arab. Contohnya Abdullah bin Salam, ini sudah nama Arab totally, kan. Tapi sedangkan dia adalah Yahudi juga, radhiyallahu anhu, ya. Jadi dalam Sahifah Madinah semua disebut, semua tidak tertinggal, no left behind, ya, kan? Semua ada, termasuklah bani ataupun kaum yang kecil-kecil juga tidak ditinggalkan, tertulis dalam Sahifah Madinah. Baik, inilah sebenarnya yang juga dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam salah satu tonggak di dalam Malaysia Madani itu hormat. Menariknya, kalau kita baca buku Membangun Malaysia Madani ini, Datuk Seri Anwar menulis dari bentuk begini: takrifan biasa, takrifan kami. Jadi dalam hormat, contohnya takrifan kami, itu takrifan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku penggagas dan juga penulis buku ini, ialah hormat, iaitu kita tidak meninggalkan satu pun kaum ataupun pihak-pihak dengan kita mengenali mereka, ta'aruf mereka, tahap mereka. Dan hormat di sinilah kita akan bangunkan mereka, ya. Dan kita akan bantu mereka. Jadi sebab itu seringkali disebut subsidi mana yang saya potong, kan? Saya potong subsidi yang T20, kan? Saya tak potong subsidi yang B40. Apa salahnya potong yang atas itu, bawa kepada yang bawah? Ini sebenarnya hormat. Yang orang tak nampak bagaimana sebenarnya kita perlu kenal, ya, bagaimana mereka yang berada di bawah ini, mereka yang terkesamping dan ketinggalan, bawa bersama-sama. Itulah hormat, bukan sekadar hormat. Mungkin hormat ni pelbagai bentuk, ya. Hormat kepada seorang pemimpin sampai ke tahap jadi taksub, hormat kepada guru sebagai tahap jadi taksub, itu juga hormat. Tapi adakah ini yang dimaksudkan dengan hormat dalam Malaysia Madani? Tidak, rupa-rupanya hormat dengan ta'aruf, mengenal mereka. Jadi kalau kita kenal apa yang patut dikenal terlebih dahulu, bagaimana tahap kehidupan mereka, maka kepimpinan, pemerintahan dapat mengenal pasti apa yang sepatutnya mereka bangunkan, bangkitkan, bantu kepada kaum-kaum yang ada di Malaysia ini. Okey, kita akan sambung lagi. Apa ni, Ustaz dan juga Prof, tapi seperti biasalah, kita diarah untuk berehat dulu. Hanya buat seketika. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang mengikuti perbincangan ini di Ruang Bicara, kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Tetapi gunakanlah seperti biasa dua talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2604-0155 dan satu lagi talian tentunya di 03-2694-0155. Kita rehat hanya untuk seketika. Jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup menarik, iaitu Islam bersederhana, redam ekstremisme. Baik, saya difahamkan ada dua pemanggil sekarang ini di talian kita. Kita ambil dulu pemanggil yang pertama, Ridwan dari Pulau Pinang. Difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Ridwan. Halo. Assalamualaikum. Ya, Halo. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekretari dan dua ahli panel. Ya, Ini silakan. saya punya pandangan lah. Saya tengok pada hari ini kan. Jadi masyarakat kita jadi huru-hara pertama dari segi politik terutama ahli-ahli politik. Patutnya dia orang patuh pada rukun negara kan. Sebab dia tengok yang menjadi huru-hara pertama, mereka tak ada apa-apa sepadan dengan kesustaan. Itu kepercayaan kepada Tuhan tu yang penting. Itu yang kedua, kita dah ada dasar perpaduan. Patutnya masyarakat kita patuhi sebab pada dasar perpaduan telah dibuat, patutnya rakyat patuhi ya. Kemudian rakyat mesti patutnya faham kita biasa dijajah oleh British di Portugis patutnya kita kena ambil iktibar. Kita takut kita akan dijajah oleh negara lain pula. Bila kita masyarakat kita bersatu padu, jadi perkara-perkara ni tidak akan berlaku minta ahli panel ulas salah ini. Terima kasih. Wassalam. Okey, baik, terima kasih. Ridwan dari Pulau Pinang. Satu lagi panggilan, Baha dari Kuala Lumpur, difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Sarkawi. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah, Baha. Okey, terima kasihlah bernama ruang bicara malam ni. Saya diberi peluang untuk berbicara bagi pandangan dan juga soalan. Saya sebagai rakyat biasa juga saya sekawi Okey, Assalamualaikum kepada dua ahli panel yang hebat pada malam ni. Okey, yang pertamanya pada topik pada malam ni sekawi kan, saya memang setujulah. Islam tu memang sederhana, madani pun sederhana. Sebagai rakyat biasa tu itu yang kita nak kan. Dan juga apa yang saya tengok sekarang ni ialah macam mana Profesor cakap bila sebut politik dia kan, itu memang saya nak kena sentuh lah. Bila politik ni, apa yang Profesor cakap tu memangnya agak tenat. Tenat tu disebabkan saya lihat parti-parti politik orang Melayu sekarang ni tak bersatu. Bila tak bersatu ni, maknanya bangsa lain pun ambil kesempatan. Jadi bila ambil kesempatan tu, jadi macam-macam lah Sarkawi kan. Itu tak boleh, itu tak boleh, dan dia orang pun apa semua kan. Bukanlah kata kita ni nak ekstrim ke sangat kan. Tapi kalau dah perlembagaan kata kita punya perlembagaan kata tak boleh, tu tak boleh lah. Kan? Kena patuh lah. Jadi macam Ustaz cakap tadi, berkenaan dengan subsidi apa semua ni kan. Memanglah kalau ikutkan, bila Anwar Ibrahim kata PM nak jadi PM tu, banyak yang dia nak buat janji nak buat ni, tapi tak ditepati. Maknanya kita di rakyat bawah ni tertunggu-tunggulah, seperti macam subsidi bersasar apa semua tu kan. Dia nak apa T20 tu hak dia lah, tapi kita di bawah ni masih menunggu kata benda turun apa semua bukannya turun, semuanya naik. Macam bagi contoh baru-baru ni, kata tarif elektrik kata nak turun, tapi naik. Harga semua naik. Jadi apa yang sederhananya madani ni? Itu yang rakyat di bawah tengah tunggu-tunggu tu. Jadi pada saya, adakah disebabkan parti-parti politik orang Melayu ni tak bersatu, maka madani ni kita di bawah ni dah jadi macam tak madani. Jadi mohon penjelasan ataupun mungkin pencerahan yang selanjutnya lah, terutama daripada Ustaz ni lah. Okay. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Sarkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Baha dari Kuala Lumpur. Itu luahan suara hati seperti yang saya sebutlah. Ramai yang tak dapat menerima dan juga memahami tentang prinsip dan juga konsep madani yang ingin diketengahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, telah pun diketengahkan sebenarnya. Tapi ialah macam kita sentuh tadi jugalah Prof Dr. Muhammad Mizan. Kadang-kadang bila kita sebut tentang sederhana, kita sebut tentang perpaduan bangsa kita sendiri, ianya dikaitkan dengan unsur-unsur ataupun mainan-mainan politik yang kadang-kadang bersifat ekstrim. Itu yang menjadi masalah pandangan Dr. Prof sendiri. Ya, okey. Saya nak mulakan dengan kita menjawab dua-dua ni sekali Satu tadi Cik Ridwan daripada Pulau Pinang, satu Cik Bahar daripada KL tadi. Jadi
Satunya Cik Ridwan ni, dan juga sesuai dengan apa yang ditanya oleh Syakawi tadi, adalah agree on the differences. Bersetuju di atas perbezaan. Itu yang susah untuk kita terima. Agree on the differences bermakna kita kena akur. Syakawi ada minat yang sendiri. Ustaz Zamri pun ada minat dia tersendiri kan. Saya pun ada minat saya tersendiri kan. Jadi masing-masing ada cara dia, masing-masing ada tim bola, minat tim masing-masing kan. Jadi kita tak boleh paksa semua orang minat satu tim. Kita tak boleh paksa semua orang minat satu benda yang sama. Jadi itu yang maknanya okey, anta berbeza, ana berbeza kan. Kamu berbeza, saya berbeza. Agree on the differences. Okeylah. Kamu dengan cara kamu, malah Islam sebut lakum dinukum waliyadin kan. Kamu dengan cara agama kamu, aku dengan agama aku. Jadi maknanya kat sini, kalau katalah kita boleh memahami spirit itu tadi kan. Contohnya masyarakat Cina ada perbezaan dia sendiri, masyarakat India ada perbezaan sendiri, masyarakat Melayu ada perbezaan sendiri, dan dalam masyarakat Melayu tadi pun ada kelompok ini dia punya manhaj dia macam ni, aliran pemikiran dia macam ni, idola dia macam ni, satu kelompok lagi macam ni. Tak apalah, kamu dengan cara kamulah, aku dengan cara akulah kan. Tapi kita maknanya sepatutnya bila kita bersetuju di atas perbezaan tadi, kita tidak menjadikan ianya sebagai satu konflik. Tetapi apa yang kita lihat sebenarnya, saya melihat secara realitinya Syakawi, di bawah ini, masyarakat di bawah ini sebenarnya relatifnya naif. Mereka adalah satu maknanya golongan yang akan dipengaruhi oleh pimpinan. Jadi kalau pimpinan itu membawa naratif-naratif yang sederhana, yang wasatiyah, maka yang lain pun akan berwasatiyah. Tapi kalau pemimpin itu membawa satu naratif yang ekstrim, yang bawah pun akan ekstrim. Jadi kita bayangkan negara ini, Cik Ridwan pun dan juga semua penonton lah, kalau katalah yang menang, yang mentadbir negara ini adalah ekstremis, apa akan jadi dengan negara ini? Kan? Itu adakah dia akan membawa satu naratif yang sederhana pula? Pastinya tidak, dan akan membawa satu naratif yang lebih keras, lebih kasar, dan akhirnya ke mana negara ini nak dibawa? Bila kita sebut tentang naratif-naratif yang ekstrim, Prof, apakah itu dikatakan sebagai satu senjata yang cukup efektif dalam usaha untuk mendapat sokongan daripada penyokong-penyokong ataupun golongan-golongan tertentu? Sesuai. Yang itu kita boleh rangkumkan dengan jawapan Cik Bahar tadi lah. Untuk jawapan Cik Bahar tadi, memang sebenarnya kalau kita lihat daripada selepas pilihan raya hari itu, bulan 11 hari itu Ustaz, sampai ke ni dah berapa 7, 8, 9 bulan dah, politik. Saya rasa masyarakat ni sebenarnya dah agak muak lah sebenarnya. Tak habis-habis lagi. Saya tertarik dengan pendekatan oleh Indonesia apabila Jokowi dan juga Prabowo dan mereka itu bersaing untuk jawatan presiden tapi apabila maknanya keputusan akhirnya dimenangi oleh Jokowi, yang mana mereka telah berkompromi pada besok harinya, malah Jokowi telah melantik Prabowo, iaitu pesaing sebagai Menteri Pertahanan. Dan selepas itu apa yang berlaku adalah negara berhenti berpolitik. Semua cerita pasal membangunkan negara untuk 5 tahun yang akan datang sebelum ada pilihan raya lagi. Sebab itu di negara kita telah diberikan peluang oleh Yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia, untuk bersatu membentuk kerajaan, berhenti sekejap politik, fikir untuk negara, untuk kesederhanaan, untuk pembangunan dan sebagainya, tapi tak berlaku. Dan itu yang agak mengecewakan, dan saya rasa rata-rata masyarakat tak mahu naratif yang begini, kerana naratif ini sebagaimana yang Syakawi sebut tadi digunakan oleh golongan-golongan tertentu kerana dia bermain dengan dua sentimen sekarang ini, iaitu sentimen agama dan juga sentimen kaum. Kerana ini akan memberi kelebihan. Kita lihat contoh di India, apabila Narendra Modi memainkan satu naratif ekstrim Hindu menghentam Islam, jadi jumlah Islam sekitar 200 juta, tapi masyarakat Hindu 1.1 bilion ataupun 1000 juta. Jadi semua orang Islam tak menyokong Narendra Modi pun beliau tetap menang dengan sokongan Hindu. Sama juga apabila Donald Trump membawa satu naratif bahawa anti-migran, anti-Asia dan sebagainya. Kalau semua orang Asia, orang migran tidak menyokong beliau, tetapi semua yang so-called white ataupun orang kulit putih menyokong beliau tetap menang. Jadi kita dapat lihat naratif ini
dimanipulasikan untuk kepentingan politik kumpulan-kumpulan tertentu. Kadang-kadang kita juga ingin tahu sebenarnya Ustaz Zamri, organisasi seperti Yadim sendiri, saya percaya perlu memainkan peranan yang mungkin jauh lebih berkesan dalam usaha untuk memberi kefahaman. Saya sebutkan istilah kefahaman kepada rakyat jelata, tak kiralah sama ada orang Melayu, orang Cina, orang India dan sebagainya, untuk memahami konsep dan falsafah madani itu sejelas-jelasnya. Apa yang Yadim lakukan? Izinkan saya terlebih dahulu ulas sedikit soalan Cik Bahar tadi. Okey, dia kata barang naik dan sebagainya. Kalau boleh saya nak tahu contoh apa barang naik. Contoh yang baru-baru ni tarif elektrik lah. Okeylah, bab tarif elektrik itu memang saya sendiri pun menunggu pendekatan bersasar, subsidi bersasar tadi. Maknanya golongan yang M40 dan sebagainya, kadarnya macam ni dan sebagainya. Dan ini pada saya cukup Islamik. Sebab apa? Tak semua orang yang kita ambil contoh haji lah. Contoh haji. Haji ni mesti ada istita'ah, baru boleh kita wajib ke atas kita pergi menunaikan haji. Kena ada istita'ah. Tapi oleh kerana kita ni adalah sebuah negara yang prihatin, sejak dulu lagi telah ada subsidi pengurangan kos haji dan sebagainya, takkanlah golongan yang memang pendapatannya sekian-sekian pun mahukan subsidi yang sama seperti yang sekian-sekian, ya. Jadi sebab itu kita jangan melihat apa yang sampai dekat kita saja. Kita melihat keseluruhannya. Jangan kita nafikan bahawa apa yang telah dilakukan oleh pentadbiran Datuk Seri Ibrahim ini langsung tak buat apa-apa, sedangkan kita rasa semuanya tak kena pada kita. Sedangkan kita tak termasuk dalam golongan yang diperjuangkan itu buat masa itu. Akan tiba juga giliran kita sebagai contohnya, ya. Skim gaji baru untuk kalangan awam, pensioner pun akan terlibat sama sebagai contohnya, ya. Jadi ini mungkin oleh kerana tak sampai kepada kita nafikan terus. Samalah juga kes harga barang, ya. Kes harga barang baru-baru ni digembar-gemburkan konon satu tin sardin tu dah sampai RM13 lebih. Tak ada yang harga murah lagi dan sebagainya. Tapi bila kita tengok ke pasaran, harga masih sama. Ini apa yang kita boleh fahami, ya? Yang kita nampak ialah ekstremisme dari sudut menyebarkan fitnah, berita tidak benar yang hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu sahaja. Lalu mereka sangguplah menggemarkan begitu. Masyarakat pula, kebetulannya Malaysia ini antara masyarakat yang agak kurang menyelidik dan membaca dan sebagainya, so terus percaya. Macam contoh saya sendiri pun hampir percaya sebab saya termasuk mereka yang tidak menggemari sardin, contohnya kalau dalam kes sardin tadi kan. Jadi oleh itu saya memang tak belilah sardin, ya. Tetapi apabila datang berita sampai ke tahap melambung-lambung harganya, terfikir juga betul ke begitu. Lalu bila kita ke pasar tengoklah, tak ada pun harga sampai RM13.20 satu tin sardin contohnya, ya. Mungkin dia ada lah tu sardin standard mana wallahualam, kan. Tapi bila maafkan saya Ustaz, bila Ustaz sebut tentang soal ini, ialah kita kaitkan dengan masalah kos sara hidup dan sebagainya, itu sesuatu yang tak dapat kita lari sebenarnya. Betul. Tapi ada juga pandangan-pandangan yang bermain di luar, terutamanya ketika ini kita tahu akan berlangsung pilihan raya negeri di 6 negeri pada 12 hari bulan nanti. Dan sekarang ini kempen-kempen pilihan raya sedang berjalan dengan begitu lancar sekali. Kita ada yang membangkitkan tentang kenapa tiba-tiba dari saat ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tiba-tiba menawarkan pelbagai insentif kepada rakyat, RM300 kepada kaki tangan kerajaan dan sebagainya, dan itu disebut dan dimainkan sebagai rasuah pilihan raya. Baik, kalau di peringkat kerajaan tadi dia sudah ada dah iaitu penjadualannya pada tarikh sekian dan sebagainya untuk diisytiharkan, contohnya konsep ekonomi madani pada bulan Ogos, ya. Dia akan diisytiharkan pada bulan Ogos. Tiba-tiba dalam bulan Ogos ini 12 hari bulan adalah tarikh pilihan raya bagi 6 buah negeri. Tapi kita kena ingat Malaysia ni adalah 14 buah negeri. Takkanlah kita nak tunggu terganggunya jadual yang telah ditentukan oleh pihak pentadbiran semata-mata kerana 6 pilihan raya ini. Ya? Jadi kita melihat kerana 6 negeri ini pilihan raya, maka semua yang diisytiharkan oleh kerajaan itu rasuah pilihan raya. Sedangkan kita melihat keselangsungan, keberterusannya pentadbiran tadi. Jadi sebab itu pada saya
konsep ekonomi madani ini, bila kita melihat kepada keseluruhan konsep itu, memang merupakan kesinambungan daripada Malaysia Madani yang dicetuskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 19 Januari lalu. Memang kelangsungan dia, begitu jadualnya. Ya. Jadi soal gaji baru penjawat awam, termasuklah yang terlibat pensioner dan sebagainya. Perkara ini dah lama diwar-warkan oleh Perdana Menteri, tapi mungkin terlepas pandang dan maka mereka tak dilaksanakan pada masa itu sebab masih lagi peringkat kajian. Dilaksanakan pada masa sekarang, terus dikaitkan dengan rasuah pilihan raya, kan? Okey, kita nak sambung lagi Ustaz, masa semakin suntuk sebenarnya, tapi saya difahamkan kita ada satu lagi pemanggil di talian sekarang ini, Datuk Gulam dari Sabah. Sudah pun bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Datuk Sarkawi. Ya, saya ada pertanyaan yang kalaulah dalam sangat pertanyaan saya minta maaflah kepada orang Islam di seluruh Malaysia ataupun di seluruh dunia ya. Kita dihina oleh Israel. So orang yang tayus tu tidak akan masuk Islam, masuk surga. Apakah kita tidak termasuk dalam golongan yang dihina didayuskan oleh Israel ini, yang orang Islam tidak boleh membalas sedikit pun kepada Israel? Cuba kita bayangkan, Israel itu membunuh mahal lagi kucing daripada manusia, tapi Israel tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat apa-apa bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan yang dapat bala adalah Pakistan, Iran, Syria. Banjir begitu besar. Jadi bermakna Israel ini adakah begitu tinggi dia punya mujizat daripada orang Islam yang pandai bercakap tapi tidak pandai bersedekah, yang pandai ini apa semua tapi tidak mengikut landasan Islam yang sebenarnya. So ayo kita balik kepada jalan siratal mustaqim. Saya minta kepada ustaz-ustaz guru agama apa semua, panggillah orang-orang yang ada yang kaya, turunlah ke bawah orang miskin. Inilah Islam Madani. Inilah Islam Madani, dengan guru agama membawa orang yang mampu kepada orang yang susah dibawa. Janganlah tunggu Islam Madani ini punya peruntukan. Tapi turunlah bersama-sama orang-orang yang tok guru ini, yang ustaz agama apa semua ini membantu orang Islam. Saya ingat itu lebih madani daripada yang bercakap banyak saja. Apa yang saya tak tanya sama Ustaz, last, adakah betul kita ini didayuskan oleh Israel? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam dari Sabah. Wow. Persoalan yang hebat sebenarnya dilontarkan oleh pemanggil kita. Tadi ialah sebelum saya dapatkan Ustaz sebelum lagi menjawab tentang peranan yang dimainkan oleh Yadim ya. Tapi sebelum tu barangkali Prof Dr. Muhammad Mizan sendirilah, bukan mudah sebenarnya untuk kita menanam tentang apa yang ingin dicapai oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kepada rakyat keseluruhannya bila kita bercakap tentang falsafah madani itu sendiri. Dan Yadim juga dia akan memainkan peranan dalam usaha untuk menyebarkan lagi kefahaman ini. Tetapi pandangan Prof sendirilah, apa lagi yang perlu dilihat oleh rakyat Malaysia untuk menerima madani itu sebagai satu falsafah yang akhirnya akan membahagiakan kehidupan kita secara keseluruhannya. Ya, saya melihat sebenarnya negara kita ini berada pada landasan yang tepat. Ya, berada pada landasan yang benar. Gagasan yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri melalui madani itu sebenarnya kalau diperhalusi dengan baik, dengan diresapi dan juga diamalkan serta diimplementasikan dalam setiap agensi, ianya cukup murni dan cukup berkesan sebenarnya untuk membentuk negara ini dan mengembalikan kita semula ke landasan yang tepat. Walau bagaimanapun kita tak dapat nafikan bahawa sebagaimana disebutkan dalam Quran yang kita kupas tadi, kita ada kepelbagaian. Tetapi kenapa tidak kita mampu bersatu di dalam kepelbagaian tersebut, iaitu dengan cara tadi kita bersetuju di atas perbezaan, kemudian kita bersederhana. Sebab tu kuncinya, macam saya banyak berurusan dengan so-called teroris ataupun ekstremis, termasuk mereka yang dipenjara di dalam dan di luar negara. Dan kita lihat kebanyakan rata-rata mereka ini hilang satu sifat, satu kita panggil attitude, iaitu tolerant. Jadi
bila tidak ada toleran, itulah yang menyebabkan kita akan mengatakan bahawa orang lain semua salah, kita saja yang benar. Pandangan orang lain semua salah. Dan untuk itu saya nak kaitkan sedikit Syakawi, bahawa manusia ini, kita sebagai manusia yang normal ini, kita ada dua jenis pemikiran. Satu yang kita sebut sebagai pemikiran sedar, satu lagi di bawah sedar, conscious mind dan juga subconscious mind. Dan subconscious mind ini, sebagaimana yang disebut oleh Linda Brains dalam salah satu buku dia bertajuk The Secret, yang mana beliau menyatakan bahawa manusia ini mempunyai pengaruh bawah sedar yang boleh sifat bawah sedar itu yang boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat seronok, sesuatu yang bersifat melekakan, sesuatu yang bersifat pandangan-pandangan yang agak kosong, tapi tidak memerlukan kepada pemikiran yang kritis. Maka bila kita macam itulah, dia mempengaruhi sehingga 70 hingga melebihi 70% daripada pemikiran kita. Maka golongan-golongan ini akan mempengaruhi pemikiran bawah sedar ini untuk kita lebih bersetuju atas pandangan mereka, naratif, provokasi dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat scammer pun dia menggunakan kaedah yang sama, Ustaz. Sebab itu scammer kalau lah kita kata tak apa, bagi saya balik lah, saya fikir dulu kan, ataupun sekejap saya nak telefon pak cik saya polis ke apa itu ni, saya nak telefon Ustaz Zamri dulu kan. Dia di situ kita akan pergi kepada pemikiran sedar. Yang itu dia tak nak. Sebab itu dia akan push kita untuk buat keputusan dengan segera, dengan cepat. Keputusan yang di bawah sedar. Dan itulah yang dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu, menguasai pemikiran bawah sedar ini sehingga kita jadi tidak rasional dan tidak waras dalam membuat keputusan. Okey, kita di penghujung Ustaz Zamri, tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi masa mencemburui kita. Jadi apa lagi yang ingin Ustaz sampaikan? Persoalan tentang Yadim itu sendiri. Bagaimana peranan Yadim? Maka saya ingin memetik bahawa Yadim bukan semata-mata dakwah Islamiah kepada non-Muslim supaya masuk Islam. Tidak. Bahkan kita adalah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut, in uridu illal islaha mastata'tu. Tidak lain yang ku harapkan, yang ku ingin lakukan ialah melakukan islah dengan sedaya upayaku. Jadi inilah yang sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pentadbir Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa ini kepada negara Malaysia, dan kami di Yadim menyampaikan perkara ini kepada masyarakat melalui pelbagai cara. Antaranya kami ada rakan siswa Yadim, bila disebut oleh Prof Miza tadi pemikiran sedar itu, ini yang kami cuba sedarkan anak-anak muda tentang tanggungjawab mereka, bagaimana mereka harus berperanan, apa realiti sebenarnya berlaku di negara kita, supaya perkara-perkara fitnah, perkara-perkara yang berlegar di media sosial yang tidak terkawal itu dapat ditapis oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Kita memerlukan umat Islam yang membaca, umat Islam yang sedar, umat Islam yang boleh menakul serta menapis tentang maklumat yang berlegar di sekitar mereka. Kita perlu ingat kalau tadi Datuk Ghulam sebut pasal Israel tadi tu, Moshe Dayan pernah menyindir bahawa dia tak kisah beritahu secara umum kepada media strategi dia untuk menawan negara-negara Arab. Kerana apa? Orang-orang Arab itu tidak membaca katanya kan. Jadi kita kena keluar daripada kemampuan itu. Kita perlu ada umat Islam khasnya dan rakyat Malaysia amnya yang membaca, yang mengkaji dan menakul. Oleh itu kami melalui pelbagai cabang kami, itu contohnya RSY, Rakan Siswa Yadim, kami ada juga RBY, Rakan Belia Yadim, dan untuk yang tidak ada had umur, Sukarelawan Yadim. Kita ada ni semua ni. Melalui cabang-cabang inilah kita bergerak untuk menyedarkan masyarakat, melihat yang mana benar, yang mana tidak benar, yang mana patut menjadi pendirian, yang mana patut diketepikan dan dilupakan. Dan insya-Allah dengan ini tercapailah tajuk kita, Islam bersederhana, redam ekstremisme tadi. Insya-Allah. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Zamri Zainal Abidin. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan secara peribadi saya tak puas hati sebenarnya. Banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan. Tapi ialah macam saya katakan, masa sentiasa mencemburui kita. Tapi insya-Allah Ustaz dan juga Prof barangkali ada masa kita duduk lagi. Boleh saya letak syarat? Meja ruang boleh saya letak syarat? Kalau nak jemput saya mesti bersama Prof Mizan. Okey gitu, syarat itu diterima. Sebab kami rakan sepengajian. Okey, faham. Cuma dia mendahului saya lah kan.
Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk bercakap tentang topik ini, dan ini merupakan sesuatu yang penting sebenarnya, dan saya percaya bahawa bila kita bercakap tentang gagasan madani itu sendiri, ianya perlu diwar-warkan dari masa ke semasa, kerana ianya perlu dilakukan dalam usaha untuk memahami rakyat apakah yang dimaksudkan, apakah yang ingin dicapai sebenarnya melalui gagasan madani itu sendiri. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara jangan lupa akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.